Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita akan teruskan ulang kaji kita dengan latihan 7, soalan nombor 16 tahun 2014 ulangan ya. Okey, diharap semua pelajar sudah pun bersedia dengan soalannya. Okey, seperti biasa, kita mulakan dengan membaca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Dari soalan ini, kita dapati bahawa terdapat dua kehendak soalan. Okey, dari mana? Daripada yang pertama, iaitu bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga bulan Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Dan satu lagi, huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Okey, jadi terdapat berapa kehendak soalan? Okey, terdapat dua kehendak soalan, iaitu bandingkan dan satu lagi huraikan faktor. Okey, ini bermakna format jawapan ialah 2 tambah 2. Okey, format 2 tambah 2 atau dengan nama lainnya iaitu format berasingan. 2 tambah 2. Okey. So, 2 untuk pola banding dan 2 lagi untuk faktor. Okey, langkah seterusnya kita akan menganalisa data. Okey, analisa data di sini ialah pola perbandingan. Jadi, kita akan bandingkan antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Jadi, cluenya di sini ialah antara tahun 2011 dan tahun 2012. Ini menunjukkan bahawa kehendak soalan ini ialah mengikut tahun. Okey, bermakna pelajar perlu membandingkan tahun 2011, siapa paling tinggi, siapa paling rendah, dan tahun 2012, siapa paling tinggi dan siapa paling rendah. Okey, itu kaedah yang pertama, mengikut tahun bagi kehendak soalan antara tahun. Mari kita bandingkan bersama-sama. Okey, tahun 2011 yang paling tinggi ialah Timur Laut Asia. Okey, tuliskan huruf T, iaitu tinggi, dan yang paling rendah ialah Afrika. Okey, tuliskan huruf R di sebelahnya. Okey, seterusnya untuk tahun 2012 yang paling tinggi ialah negara mana? Timur Laut Asia juga. Okey, dan yang paling rendah ialah negara Afrika juga. Okey, pelajar lihat di sini bahawa perbandingan dibuat secara mendegar, iaitu mengikut tahun 2011 dan tahun 2012. Okey, jadi tahun 2011 cari yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa. Tahun 2012 cari negara yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa. Perbandingan dibuat di dalam tahun itu sahaja. Okey, jika dilihat di dalam jadual, terdapat jumlah keseluruhan.
Okey. Ini bermakna kita boleh membandingkan antara tahun 2012 dan 2011 jumlah keseluruhannya. Okey, jumlah keseluruhan bagi tahun 2012 paling tinggi berbanding tahun 2011. Okey, kita dah pun ada dua analisa data untuk pola perbandingan antara tahun 2011 dan tahun 2012, iaitu yang pertama mengikut tahun, yang paling tinggi siapa dan yang paling rendah siapa dalam setiap tahun tu, dan yang kedua ialah mengikut jumlah keseluruhan, tahun mana yang lebih tinggi berbanding dengan tahun mana. Okey, sebenarnya ada satu lagi cara, iaitu kita boleh berfikir dengan lebih kreatif untuk membandingkan antara tahun ni. Okey, tapi still juga boleh membantu untuk pelajar mendapat markah dalam menulis jawapan. Okey, nak tahu macam mana? Jom kita tengok seterusnya. Okey, kita boleh membandingkan antara tahun mengikut negara. Okey, contohnya tahun 2012 lebih besar daripada tahun 2011. Negara mana yang Malaysia ekspor barangnya lebih besar nilainya berbanding dengan tahun 2011. Okey, untuk itu kita kena menilai perbandingan mengikut urutan negara-negara ni lah. Okey, kita akan membuat penilaian mengikut setiap negara ni dari awal hingga akhir. Okey, untuk ASEAN yang lebih tinggi tahun 2012, yang lebih rendah 2011. Timur Laut Asia yang lebih tinggi 2012. Okey, tengok yang tulisannya warna oranye ya. Yang lebih tinggi 2012 dan yang lebih rendah 2011. Asia Selatan 2012 lebih rendah, manakala 2011 lebih tinggi. Amerika Syarikat 2012 lebih tinggi, 2011 lebih rendah. Persatuan Eropah 2012 rendah, 2011 tinggi. Asia Barat, Afrika 2012 rendah, 2011 tinggi. Dan negara-negara lain 2012 tinggi, 2011 rendah. Okey. Nampak kan? Ada tinggi, ada rendah antara dua tahun ni. Okey, kita nak tengok mengikut kategori yang kita dah tetapkan, iaitu 2012 lebih besar daripada 2011. Okey, nanti kita akan senaraikan mengikut kategori ni nanti. Dah siap. Nampak tak? Dengan secara kreatif, cikgu boleh dapat dua lagi analisa data mengikut tahun. Iaitu 2012 lebih besar daripada 2011 dan 2012 lebih kecil daripada 2011. Okey, jom kita senaraikan pola banding yang kita dapat. Okey, nombor 1, tadi kita dah dapat perbandingan tahun 2011 yang paling tinggi dan yang paling rendah, sama juga dengan 2012. Seterusnya yang kedua, kita dapat perbandingan mengikut jumlah keseluruhan untuk tahun 2012 yang paling tinggi dan tahun 2011 yang paling rendah. Okey, dan yang baru ni kita dapat lagi yang nombor 3, iaitu tahun 2012 lebih besar berbanding 2011. Dan yang keempat, kita dapat perbandingan tahun 2012 lebih kecil berbanding 2011. Seterusnya, kita akan menganalisa pengetahuan. Okey, di sini faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia adalah kehendak soalannya. Okay, faktor politik tu samalah macam dasar luar negara. Okay, dan mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Maksudnya macam mana cara Malaysia mengeksport barang-barangnya berdasarkan faktor politik. Okay, faktor politik yang pertama ialah hubungan serantau. Jadi Malaysia mempunyai hubungan serantau yang baik. Okey, hubungan serantau yang baik dengan negara-negara jiran lah. Siapakah negara-negara jiran
Malaysia, iaitu negara-negara ASEAN. Okey, perlu diutamakan. Setelah Malaysia mengutamakan hubungan baik dengan negara serantau bagi mengeksport produk-produknya, Malaysia juga mempunyai hubungan baik juga dengan negara-negara di peringkat antarabangsa. Ini juga kita boleh panggil sebagai hubungan diplomatik. Hubungan antarabangsa. Seperti yang kita ketahui, Malaysia menyertai pelbagai pertubuhan di peringkat antarabangsa. Contohnya PBB, Commonwealth, NAM, OIC, dan banyak lagi. Ini semua adalah untuk kepentingan negara, berdasarkan dasar luar negara. Daripada hubungan luar yang banyak ni, Malaysia akan dapat menjalinkan hubungan baik dengan banyak negara di peringkat antarabangsa tanpa mengira ideologi. Walaupun berbaikan fahaman, namun Malaysia mengambil langkah berkawan dengan semua negara ni demi kebaikan negaranya. Iaitu menjalinkan hubungan baik dalam bidang ekonomi terutamanya, agar Malaysia dapat mengembangkan produk-produknya ke luar negara. Kita dah pun siap analisa data. Kita dapat 4 analisa data dan analisa pengetahuan, iaitu 2 faktor politik yang telah kita senaraikan. Sekarang kita akan tentukan pula bagaimana kita nak merancang penulisan jawapan kita mengikut perenggan. Kita mulakan dengan intro, kemudian perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan kesimpulan. Jadi kita nak tulis apa dalam perenggan 1 ni. Perenggan 1 dan perenggan 2 biasanya kita akan tulis analisa data. Perenggan 3 dan 4 kita akan tulis faktor politik, analisa pengetahuan. Untuk perenggan 1 dan perenggan 2 ni kita ambil daripada pola banding. Kita dah ada 4. So nombor 1 dan 2 ni ialah kaedah kita menganalisa mengikut kaedah asas, yang mana mengikut tinggi rendah mengikut tahun dan tinggi rendah mengikut jumlah keseluruhan. Dan nombor 3 dan 4 pula kita telah menganalisanya mengikut kaedah yang lebih kreatif. Tahun mana lebih besar daripada tahun mana. Mengikut negaranya. Jadi cikgu pilih jumlah keseluruhan untuk perenggan yang pertama. Untuk perenggan kedua, cikgu pilih untuk menulis 2012 lebih besar daripada 2011 sebagai jawapan di perenggan yang kedua. Jadi satu tu kita pilih kaedah analisa yang biasa-biasa. Yang kedua tu kita pilih kaedah analisa yang kreatif sikit. Tapi kalau kamu nak pilih nombor 1 dengan nombor 2 pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita nak pilih yang kaedah yang luar biasa sikit. Seterusnya untuk perenggan ketiga kita ambil daripada faktor politik. Jadi sebenarnya faktor politik ni boleh sebenarnya nak letak lebih daripada 2. Ada banyak lagi idea. Tapi nak jimatkan masa. So kat sini kita boleh tulis juga dasar kerajaan. Dan satu lagi boleh juga kita tulis dari aspek ataupun faktor kestabilan politik. Dua-dua ni adalah merupakan faktor politik. Dan dalam masa yang sama mempengaruhi trend ekspor Malaysia ke luar negara. Dua-duanya berkaitan dengan negara Malaysia, dasar kerajaan Malaysia. Yang kita dah belajar dasar luar negara tu, apa dia jenis-jenis dasar dan kestabilan politik. Jadi kat sini kita akan tulis pada perenggan ketiga, iaitu ASEAN. ASEAN dengan hubungan serantau tu samalah.
Okey, nanti dalam idea kamu tulislah hubungan serantau. Okey, dan yang keempat kita tulis hubungan antarabangsa. Okey, kat sini cikgu tulis global. Samalah maksudnya. Okey, sekarang dah siap. Kita dah ada semua jawapan dekat dalam perenggan 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi ingat pesan cikgu. Okey, tulislah analisa data mengikut format yang telah kamu belajar dalam kelas. Okey, kalau pola perbandingan, okey, mesti ada peratus daripada jumlah keseluruhan. Okey, sebab dekat dalam jadual ni ada jumlah keseluruhan dan kita juga menganalisanya secara menegak ke bawah. Okey, jadi kita boleh tulis jawapan yang ada jumlah keseluruhan, berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Okey, untuk kedua-dua, perenggan 1 dan perenggan 2. Ingat tu. Okey, seterusnya untuk perenggan yang ketiga dan keempat, tulislah seberapa banyak yang kamu boleh keluarkan idea. Okey, sebab tiada had bilangan patah perkataan. Okey, tapi janganlah lama sangat, nanti nak buat esei pula. Okey, begitu juga dengan kesimpulan. Okey, jangan tulis 1 atau 2 ayat saja, tulis lebih tapi berkaitan dengan tajuk. Thanks for watching.